Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam sub modul 6 di bawah modul 03 Kemahiran Kepimpinan dengan tajuk penyampaian hasil kerja. Isi kandungan slide. Tujuan pengenalan. 1. Jenis-jenis kerja. 2. Kriteria prestasi kerja. 3. Prosedur pemantauan. Dan 4. Penilaian prestasi. Tujuan kertas penerangan ini adalah untuk menerangkan mengenai jenis kerja, kriteria prestasi kerja, maklum balas prestasi kerja, amalan prestasi kerja dan penyampaian prestasi kerja. Pengenalan. Dalam menentukan prestasi kerja, seseorang perlu berhati-hati dan memahami dalam bidang dan jenis kerjanya. Beliau sewajarnya mempunyai pengetahuan yang luas dalam tugas untuk menjadikannya cekap dan kompeten bagi memantau dan menilai prestasi kaki tangan bawahan agar produktiviti yang maksimal dapat dicapai. Di tempat kerja pada hari ini terdapat dua jenis kerja, produk dan kerja yang berasaskan perkhidmatan. Kedua-dua jenis perniagaan ini melibatkan penjualan produk. Perbezaan utama antara kedua-duanya adalah jenis produk yang sebenar menjual produk fizikal dan ketara, manakala jenis perkhidmatan ialah menjual kemahiran atau kepakaran sebagai produk utama. Perbezaan di antara produk dan perkhidmatan. Produk menjual produk fizikal dan ketara memberi jaminan bahawa produk ini akan menjadi sama daripada seorang pelanggan kepada pelanggan yang lain. 3. Menjadi pengalaman pelanggan senang diramalkan. Perkhidmatan menjual kemahiran atau kepakaran sebagai produk utama. Potensi pelanggan melabur dalam jurujual atau pemilik bergantung kepada orang dan pengalaman pelanggan yang mungkin mempunyai risiko. Konsep utama produk dan jenis-jenis kerja berasaskan perkhidmatan. Produk dan perkhidmatan adalah sejajar dan kebanyakan produk mempunyai elemen perkhidmatan di dalamnya. Produk adalah sesuatu yang boleh diukur dan dikira. Perkhidmatan pula adalah hasil daripada aplikasi kemahiran dan kepakaran ke arah yang perlu dikenal pasti. Produk adalah sesuatu yang anda boleh tunjukkan. Kebaikan dan keburukan produk dan jenis kerja yang berasaskan perkhidmatan. Keburukan. Dalam syarikat-syarikat perkhidmatan, mereka lebih cenderung untuk mencari kepakaran yang lebih umum. Jadi ianya tidak sukar untuk menceburinya jika anda mempunyai asas-asas yang bersesuaian. Dalam syarikat-syarikat yang berorientasikan perkhidmatan, beban tugas cenderung menjadi tidak sekadar disebabkan oleh anggaran yang tidak tepat atau kekurangan orang yang tepat akan menyebabkan pemberian kerja boleh menjadi tidak seimbang. Kebaikan. Kebaikannya sentiasa mempunyai peluang yang lebih tinggi keluar negara untuk bekerja di projek jangka panjang atau jangka pendek. Kadang-kadang anda akan bekerja melintasi pelbagai teknologi dan mungkin akan menikmati pengalamannya. Dalam syarikat yang berorientasikan produk, alam kerja adalah lebih baik kerana anda akan cenderung untuk mengusaha produk tertentu dalam tempoh yang agak lama. Ini meningkatkan kemahiran dan amat sesuai dengan keperluan kerja anda. Kriteria prestasi kerja.
Penyelia akan membuat penilaian prestasi pekerja-pekerja di bawah tanggungjawabnya. Mereka yang biasanya dilakukan pada hujung tahun. Penilaian ini berdasarkan sasaran kerja yang ditetapkan pada biasanya awal tahun. Penilaian prestasi kerja berdasarkan kriteria tertentu agar penilaian prestasi kerja dapat dilaksanakan secara objektif. Kriteria penilaian. Ciri-ciri utama penilaian prestasi individu dan kaki tangan adalah: 1. Kecekapan vokasional, 2. Pembangunan peribadi, dan 3. Kepelbagaian kemahiran. Kemahiran vokasional. Kemahiran dinilaikan dengan merujuk kepada faktor-faktor seperti arahan keseluruhan tugas-tugas pekerja, pengetahuan, kemahiran, kaedah dan peralatan, penyelenggaraan kemahiran vokasional dan keupayaan untuk memfokus kepada yang diperlukan. Pembangunan peribadi dinilai dengan merujuk kepada faktor-faktor seperti bagaimana pekerja menghadapi cabaran terbaru dan idea-idea, pandangan dan amalan serta tugas-tugas baru. Memainkan peranan aktif untuk meningkatkan kerja dan bagaimana pekerja meningkatkan kemahiran diri. Kepelbagaian kemahiran dinilai dengan merujukkan kepada faktor-faktor seperti semasa seorang pekerja mempunyai kemahiran yang lebih tugas asas pekerja sendiri yang memberi manfaat di tempat kerja. Kebolehan khas atau kepakaran. Kepelbagaian am pada kemahiran pekerja. Tanggungjawab pada kerja dan aktiviti di tempat kerja. Kesumpanan, kemahiran bekerjasama, komitmen terhadap kerja dan rakan-rakan atau pekerja. Bagaimana spontan pekerja semasa menjalankan tugas mereka. Bagaimana pekerja mengambil inisiatif dalam meningkatkan cara-cara kerja yang sesuai di tempat kerja. Kemahiran bekerjasama. Bagaimana pekerja bekerjasama di tempat kerja dengan pihak luar dan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Bagaimana pekerja mendampingi masyarakat dan mewujudkan suasana positif. Bagaimana pekerja berhadapan dengan konflik. Komitmen terhadap kerja dan rakan-rakan atau pekerja. Bagaimana pekerja mengambil peluang untuk memperbaiki tahap kerja tempat kerja. Bagaimana pekerja mematuhi amalan-amalan yang telah disetujui bersama. Bagaimana pekerja menunjukkan komitmen kepada tugas dan matlamat pekerja di tempat kerja. Tahap penglibatan pekerja dalam melaksanakan fungsi-fungsi komuniti kesejahteraan. Pekerja-pekerja yang bekerja dalam kapasiti penyeliaan akan nilai kejayaan dan peningkatan dalam penyeliaan dan kepimpinan kerja, termasuk penyertaan dalam penyeliaan dan latihan kepimpinan dan kemahiran penyeliaan secara umum. Penilaian akan juga mempertimbangkan bagaimana penyelia menyokong, menggalakkan dan mendorong pekerja untuk mencapai matlamat mereka dan bagaimana penyelia memupuk tempat kerja yang lebih positif, efektif dan produktif. Kualiti dan prestasi. Satu, produktiviti. Produktiviti dinilai dengan merujuk kepada faktor-faktor seperti pencapaian seperti objektif kuantitatif atau tarikh akhir yang dikenakan ke atas pekerja. Kualiti kerja dinilai dengan merujuk kepada faktor-faktor seperti kualiti kerja berhubung dengan kehendak dan matlamat tugas. Ekonomi.
Ekonomi dinilai dengan merujuk kepada faktor-faktor seperti ekonomi keseluruhan dalam melaksanakan tugas dan penggunaan sumber-sumber dengan teliti. Prosedur pemantauan. Pemantauan boleh dilaksanakan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pemantauan langsung melibatkan seorang pilihan yang terus memerhati prestasi. Contohnya membaca laporan, email, minit atau surat-surat yang disediakan oleh pekerja. Pemantauan secara tidak langsung berlaku apabila penyelia peringkat pertama atau penyelia peringkat kedua menerima maklum balas tentang prestasi pekerja dari sumber lain. Contohnya dari pelanggan, dari pemegang saham atau dari rakan sebaya. Berikut adalah beberapa asas teknik pemantauan secara langsung dan tidak langsung. Pemerhatian, bercakap dengan orang awam, pemantauan prestasi kerja dan pencapaian, memantau ketidakhadiran dan kehadiran staf, kaji sedik pekerja sebelum, semasa dan selepas perubahan, tandakan aras dengan unit kerja lain, rekod kewangan, rekod penggunaan, kumpulan utama yang memberi maklum balas secara langsung, borang soal selidik, kertas maklum balas, mengukur masa untuk menyelesaikan tugas, rekod kesilapan, rekod soalan yang diajukan, pengetahuan pulangan seperti contoh barangan yang dipulangkan pelanggan, dan merekodkan tahap aduan. Pemantauan prestasi. Pemantauan prestasi adalah satu bahagian penting dalam kerja-kerja harian seorang penyelia dan tanggungjawab yang diletakkan di bahu ketua sebagaimana dalam perjanjian pekerja dan penyedia-penyelia peringkat pertama. Mereka mempunyai tanggungjawab untuk sentiasa memantau prestasi berbanding dengan apa yang disetujui oleh angka pencapaian hasil pada perjanjian prestasi pekerja. Kemudian pekerja diberi masa cukup untuk memberi maklum balas yang jujur dan sesuai tentang standard prestasi kerja mereka. Penyedia peringkat kedua berperanan menyokong proses ini. Pantauan prestasi lawan objektif yang boleh dikira. 1. Kaedah. 2. Laporan jualan. 3. Tarikh akhir bertemu. 4. Laporan kesilapan. 5. Laporan ketetapan. 6. Dokumen. 7. Cadangan. 8. Plan. Dan 9. Ramalan belanjawan. Ini merupakan kaedah pemantauan yang kebanyakan ketua merasa selesa kerana ia adalah tentang apa yang pekerja lakukan. Ia adalah mudah untuk melihat jika pekerja anda mencapai sasaran jualan atau menjerah kerja yang betul. Dan ini adalah kaedah pemantauan dari segi kuantiti, kualiti dan masa sesuatu kerja. Kesukaran timbul apabila ianya hanya untuk kaedah pemantauan seorang pengurus atau penyelia menggunakannya, kerana kebanyakan pekerja bukan hanya dikira apa dan adakah yang juga tentang bagaimana pekerja melakukan suatu tugasan mereka, bagaimana mereka bekerja sebagai ahli pasukan, bagaimana mereka bekerja dengan pelanggan, bagaimana mereka menangani masalah-masalah, bagaimana mereka menangani perubahan dan sebagainya. Jika anda hanya menentukan apa kerjanya, anda akan hanya perlu memantau separuh daripada kerjanya. Dan jika anda hanya memantau separuh kerjanya, maka kemungkinan hanya sebahagian pekerja akan merasai adalah berfaedah untuk memberi tumpuan.
Pemantauan prestasi terhadap objektif tingkah laku. Berikut adalah 3 cara untuk memantau tingkah laku. 1. Pemerhatian. 2. Laporan balik. 3. Maklum balas. Pemerhatian. Pemerhatian memerlukan langkah terancang untuk melihat pekerja yang sedang bertugas. Tujuannya ialah untuk anda melihat tingkah laku tertentu yang anda telah nyatakan dalam objektif prestasinya. Sebagai contoh, jika anda telah bersetuju untuk objektif prestasi untuk kerja berpasukan adalah membantu kepada ahli pasukan dan menyumbang kepada masyarakat pasukan, maka itu adalah tingkah laku tertentu yang anda rancang untuk diperhatikan. Jika ianya adalah berkenaan untuk melihat objektif prestasi yang telah disetujui dan berkaitan dengan unsur-unsur tingkah laku, tugas dan kemudian dirancang bagaimana anda akan melihat tingkah laku tersebut. Sebagai contoh, tumpukan perhatian khusus kepada tingkah laku pekerja dalam mesyuarat berpasukan dan seterusnya. Laporan balik. Laporan balik adalah tentang pekerja anda yang melaporkan semula kepada anda mengenai prestasi mereka. Ini adalah satu teknik yang benar-benar berguna untuk pekerja bertanggungjawab untuk membuktikan prestasi mereka berbanding dengan objektif-objektif yang telah disetujui. Maklum balas. Maklum balas adalah kaedah untuk mendapat maklum balas dari orang ramai mengenai prestasi pekerja. Kemungkinan dari pelanggan, pembekal, anggota pasukan, jabatan lain. Adalah penting untuk anda melihat maklum balas seperti yang telah disetujui antara anda dengan pekerja dan dinyatakan dalam objektif prestasi. Penilaian prestasi. Penilaian prestasi adalah suatu penentuan tugas yang formal bagi individu terhadap tindakan dan hasil kerja mereka dalam keadaan tertentu atau persekitaran. Dalam dagangan kewangan, objektifnya adalah untuk melihat setakat mana individu telah menambah kekayaan kepada firma atau pelanggannya dan sama ada pencapaian beliau adalah di atas atau di bawah norma-norma pasaran atau industri. Ia juga dikenali sebagai ukuran prestasi. Sistem penilaian prestasi. Sistem penilaian prestasi akan merangkumi prosedur untuk menilai prestasi setiap individu. Pembincangan mengenai penilaian merupakan elemen penting dalam kerja-kerja penilaian dan kaki tangan pentadbiran dan interaksi antara seorang pekerja dengan ketua mereka. Prestasi pribadi pekerja dinilai semasa mengadakan penilaian. Tumpuan adalah kepada prestasi individu pekerja-pekerja. Tugas dengan tugas-tugas yang diberikan dalam penilaian tugas dan tanggungjawab mereka yang ditentukan oleh majikan serta objektif yang telah ditetapkan untuk kaki tangan dalam penilaian prestasi yang terdahulu atau melalui cara-cara lain. Prestasi pekerja dinilai semasa mengadakan pembincangan penilaian. Prestasi pekerja dinilai berdasarkan penilaian keseluruhan pada skala 1 hingga 5. Untuk menilai setiap kriteria utama, tetapi tidak akan nilai secara berasingan. Tahap prestasi individu ditentukan sebagai purata hasil penilaian untuk kriteria utama. Seorang penyelia akan menilai prestasi pekerja. Penyelia akan merekod hasil daripada penilaian dan justifikasinya dan akan disampaikan kepada kerja. Penyelia berkenaan akan mencadangkan tahap prestasi berdasarkan penilaian. Jika hasil penilaian berlainan dengan prestasi pekerja itu, maka pekerja akan memasukkan pandangan beliau sendiri dan sebab-sebab dalam ringkasan penilaian. Penilaian prestasi pada tahap prestasi akan disahkan oleh majikan berdasarkan faktor-faktor
yang dijadikan asas untuk penilaian prestasi. Dasar penilaian am dan prestasi kerja yang bekerja dalam bidang tugas bagi jawatan yang seterah dengannya. Penilaian dirujukkan kepada skala penilaian seperti berikut. Tahap 5. Prestasi pekerja adalah sangat baik dan jelas melebihi semua keperluan kerja dalam objektif kuantitatif dan kualitatif yang diberikan. Tahap 4. Prestasi pekerja memenuhi semua keperluan kerja dengan baik. Prestasi melebihi objektif kuantitatif dan kualitatif yang diberikan dalam banyak aspek. Tahap 3. Prestasi pekerja memenuhi keperluan kerja dan objektif yang diberikan dengan baik. Prestasi mencapai tahap kualiti yang tinggi dalam bidang tugas utama. Tahap 2. Prestasi pekerja memenuhi keperluan pekerjaan, asas dan matlamat utama yang diberikan. Walau bagaimanapun, beberapa aspek prestasi perlu diperbaiki. Tahap 1. Terdapat keperluan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi pekerja yang mendapat penilaian tahap 1. Sekian, terima kasih. Maka berakhirlah penerangan berkenaan dengan submodul ke-6. Sekarang kita ke sesi ulang kaji apa yang telah saya sampaikan tadi. Okey, kita recap balik apa yang telah saya sampaikan tadi. 1. Matlamat yang berkaitan dengan jenis produk. Maklumat produk, ketara fizikal barang yang dapat dilihat. Maklumat yang berkaitan dengan jenis perkhidmatan, tidak ketara, bergantung kepada orang dan pengalaman pelanggan. Senarai kaedah yang digunakan untuk memantau prestasi terhadap objektif yang boleh diukur. Laporan, belanjawan, dokumen adalah senarai kaedah yang digunakan untuk memantau prestasi terhadap objektif yang boleh diukur. Cadangan bukanlah cara untuk memantau tingkah laku pekerja. 3 kriteria penilaian prestasi kekitangan ialah kecekapan vokasional, tanggungjawab dan kualiti prestasi. Yang dinilaikan di bawah kecekapan vokasional ialah kebolehan, pengetahuan, pembangunan diri atau perkembangan individu. 7. Kebolehan khusus dinilai dengan merujuk kemahiran pekerja yang melebihi tugas asas mereka sendiri. Ke-8. Komitmen untuk bekerja dan rakan-rakan sekerja dinilai dengan merujuk faktor-faktor berikut. Cara pekerja mematuhi amalan yang dipersetujui bersama. Cara pekerja mengambil bahagian dalam meningkatkan tempat kerja. 3. Tahap penglibatan pekerja dalam melaksanakan program kemasyarakatan. Ke-9. Kriteria yang bukan merupakan komitmen terhadap kerja dan rakan sekerja. Bagaimana pekerja bekerja sama di tempat kerja dengan pihak luar dan pihak berkepentingan. Ini adalah bukan kriteria komitmen yang dibuat penilaian terhadap kerja dan rakan sekerja dinilai. Terdapat 5
tahap skala penilaian. Sebelas, kualiti prestasi. Kualiti dan prestasi dikaitkan dengan produktiviti, ekonomi dan kualiti kerja. Dalam submodul ke-6 terdapat kertas tugasan yang mengandungi 10 soalan dengan 10 markah. Sekarang kita akan tumpukan kepada soalan-soalan dalam kertas tugasan. Soalan pertama. Semua maklumat yang diberikan di bawah berkaitan dengan jenis produk kecuali A. Ketara, B. Fizikal, C. Tidak ketara dan D. Barang yang dapat dilihat. Soalan 2. Semua maklumat yang berikut berkaitan dengan jenis perkhidmatan kecuali A. Ketara, B. Tidak ketara, C. Bergantung kepada orang dan D. Pengalaman pelanggan. Tiga. Antara senarai berikut, manakah yang bukan kaedah yang digunakan untuk memantau prestasi terhadap objektif yang boleh diukur? Laporan, A. B. Belanjawan, C. Pelanggan dan D. Dokumen. Soalan 4. Yang manakah berikut merupakan 3 cara untuk memantau tingkah laku kecuali cadangan, maklum balas, melaporkan kembali dan penerapan. Pencerapan. Soalan 5. Tiga kriteria penilaian prestasi diri ketangan ialah A. Kualiti, prestasi, tingkah laku dan pencerapan, B. Kecekapan vokasional, kelayakan dan kualiti prestasi, C. Aktiviti di tempat kerja, kualiti prestasi dan pencerapan, D. Kecekapan vokasional, tanggungjawab dan kualiti prestasi. Soalan nombor 6. Aspek yang tidak dinilai di bawah kecekapan vokasional ialah kebolehan, pengetahuan, kemahiran bekerjasama dan pembangunan diri. Soalan nombor 7. Bagaimanakah kebolehan khusus dinilai? A. Dengan merujuk tahap spontan pekerja dalam kerjanya, B. dengan merujuk kemahiran pekerja yang melebihi tugas asas mereka sendiri, C. dengan merujuk usaha pekerja dalam memupuk rasa muhibah dan suasana positif, dan D. dengan merujuk usaha pekerja dengan mengambil inisiatif bagi meningkatkan cara kerja dan tempat kerja. 8. Komitmen untuk bekerja dan rakan-rakan sekerja dinilai dengan merujuk faktor berikut kecuali cara kerja membuati amalan yang dipersetujui bersama, cara kerja mengambil bahagian dan meningkatkan tempat kerja, C. Tahap pelibatan pekerja dalam melaksanakan program kemasyarakatan, dan D. Cara pekerja bekerjasama di tempat kerja dan pihak luar bagi pihak yang berkepentingan. Soalan 9. Berapakah tahap penilaian skala penilaian? A. 8, B. 10, C. 9 dan D. 5. Dan soalan terakhir, soalan 10. Kualiti dan prestasi dikaitkan dengan A. Kualiti kerja, ekonomi dan kebolehan, B. Produktiviti, ekonomi dan kualiti kerja, C. Produktiviti, kualiti kerja dan penambahbaikan kerja, dan D. Spontan, kualiti kerja dan pembangunan diri. Okey, sekian. Semoga anda semua berjaya menyelesaikan kertas tugasan ini. Terima kasih.